passion, sebab passion ini berkaitan dengan konsisten, berkaitan dengan confident, juga berkaitan dengan komitmen. Itu yang kelima. Yang keenam ialah multiple approach ataupun dipanggil assortment ni. Multiple approach ni memang kita tak boleh buat approach satu saja. Kita kena ada berbagai approach sehingga kita jumpa approach yang sesuai dengan produk dan servis kita lah, pendekatan kita. Sebab apa? Lain tempat, lain approach dia tak sama. Yang ketujuh, yang keenam. Yang ketujuhnya convenient. Convenient ialah ada pemasaran ini nak tak nak masyarakat ataupun bakal klien, bakal pelanggan kita akan letakkan konsep convenient dalam hidup mereka. Mereka nak sesuatu yang memberi kepuasan pada mereka, memberi kesesaan pada mereka. Dan seterusnya ialah pemasaran ini juga mesti pemasaran yang berterusan, tak ada yang katakan subsequent back end ni. Maknanya dalam kita memasarkan, kita tahu kita nak dapat apa. Yang kesembilannya ialah teruja, amazement ni. Teruja ni maknanya kita buat pemasaran dalam keadaan yang teruja dan bermain dengan emosi. Sebab apa? Dalam keadaan pemasaran ini bukan saja kita teruja, kita nak netizen, pelanggan kita, bakal pelanggan kita teruja dengan apa yang kita pasarkan, kerana pemasaran adalah sesuatu yang bermain dengan emosi. Dan yang ke-9, yang ke-10nya adalah rekod dan analisis. Dalam pemasaran, measurement mesti selalu dibuat untuk melihat keberkesanan pemasaran kita lah. Kita boleh buat bulanan, mingguan, kita boleh tengok keadaan berdasarkan feedback, result yang datang kepada kita setelah kita membuat pemasaran. Itu yang ke-10. Yang ke-11nya adalah penglibatan. Dalam pemasaran sebenarnya dia melibatkan banyak benda. Bukan saja menceritakan tentang copywriting itu cantik, tentang produk, dia akan melibatkan pada awal proses sampai akhir proses. Maknanya pemasaran yang kita nak buat ni mestilah tally juga dengan production, mestilah tally dengan produk, mestilah tally dengan servis, mestilah tally dengan customer, locality, customer, demografi, geografi pelanggan itu. Dia juga mesti tally dengan staff kita. Mana staff kita, apabila kita buat pemasaran, kita pastikan staff kita tahu apa yang kita pasarkan, supaya apabila customer call ke nanti, dia boleh sambut customer dengan keadaan yang customer rasa penglibatan staff akan menyebabkan pemasaran lebih berjaya lah. Itu konsep. Jangan pula kita buat shop sendiri kan, tapi orang yang menyambut telefon tak tahu apa sangat apa kita pasarkan. Itu yang ke-11. Yang ke-12 ni adalah kadang-kadang kita juga bergantung kepada orang lain. Apa contohnya? Ada kalanya sebagai usahawan ini kita juga memerlukan orang lain. Contoh dalam pemasaran, mungkin kita tak pandai nak buat konten, ada orang yang kita boleh upah. Kita tak pandai nak design yang cantik-cantik, ada orang yang boleh kita upah. Kita tak pandai nak buat website, tapi ada orang yang boleh kita upah kan. Mana dua pemasaran ni kadang-kadang bukan kita saja, bukan tim kita saja kan, kita memerlukan juga kepakaran daripada orang lain. Itu yang ke-12. Yang ke-13 ni independent. Independent ni apa maksudnya? Kita bebas dalam buat keputusan. Kadang kita kena berani hadapi risiko, membuat keputusan. Bebas membuat keputusan berarti bebas menghadapi risiko dan bebas untuk membaiki kesilapan yang kita lakukan. Yang ke-14nya adalah dikatakan tentang apakah persenjataan dalam pemasaran. Itu juga yang ke-14 berkaitan teknologi barulah. Selama semakin berubah, kita sentiasa kena peka pada perubahan zaman. Yang ke-15 adalah konten. Dalam pemasaran ni, konten kita tidak sama pada setiap tempat, tidak sama pada target group kita. Dia berbeza-beza mengikut grup yang kita masuk, ke mana yang kita nak pasarkan, dan juga dia mengikuti apa saja yang berkaitan dengan pemasaran. Pemasaran ni konten dia yang konten yang sama, slide-nya berbeza, videonya berbeza, apa saja berkaitan dengan pemasaran berbeza berdasarkan target pelanggan, avatar, buyer persona yang kita nak pasarkan. Yang seterusnya ialah dipanggil sebagai augment. Augment ni sentiasa perbaiki strategi lah. Itu juga pemasaran. Pemasaran juga berkaitan dengan kongruent, keseragaman. Dalam pemasaran ni, keseragaman ni branding lah. Kalau kita tengok setengah syarikat kan, dia dah ada warna-warna tersendiri dalam slide warna itu, dalam banner warna itu, dalam presentationnya warna itu, semua warna itu diguna, pakaiannya pun warna itu je. Kesegeraman ini, bila seragam ini akan menyebabkan lahirnya branding yang orang mudah kenal kalau tengok kita, tengok produk kita, tengok servis kita. Yang seterusnya ialah experience, uji kaji berfakta. Maknanya
pengalaman-pengalaman daripada uji kaji itu digunakan. Mana eksperimen ni dan juga experience ini digunakan secara yang bagus untuk memastikan supaya pemasaran kita dapat diperbaiki pada masa ke semasa. Itu yang ke-19. Yang ke-18 itu yang ke-18. Yang ke-19 nya adalah berkaitan dengan